Terima kasih Tan Sri Yang Ketua. B24 Kementerian Perdagangan, B05,000 50,000 Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA, pelaburan langsung asing atau FDI. Muka surat 307. Perdana Menteri Yang Berhormat David Pekan menyebut tentang Pelan Transformasi Ekonomi ETP, tapi kita nak merujuk kepada angka yang diperoleh yang terakhir Januari Jun yang juga berbeza daripada yang ditekankan. Pelaburan asing FDI menyusut 35.2% pada separuh pertama 2012 kepada 13.6 bilion berbanding 21 bilion ringgit separuh pertama 2011. Ini tertumpu kepada pelaburan sektor minyak dan gas 37.2% FDI separuh pertama 2012. Maknanya kebergantungan masih pada sektor minyak dan gas, walhal FDI dan sektor produktif seperti pembuatan dan penggilangan hanya pada tahap 23.7%. Jumlah pelaburan dalam sektor pembuatan yang diluluskan oleh MIDA menurun 5.8% kepada cuma 25.8 bilion ringgit pada separuh pertama berbanding 27.4 bilion tahun lalu. Maknanya pelaburan dalam sektor yang dianggap produktif menurun dan agak membimbangkan. Ini juga berbeza dari pengumuman committed investments dengan actual investments. Saya sebut sebelum ini tentang koridor pembangunan Sabah yang pengumumannya 36 bilion tetapi yang sebenar hanya 9.5 bilion. Yang dihebahkan dalam propaganda 36. Tidak disebut 9.5 bilion yang merupakan pelaburan sebenar. Koridor pembangunan Pantai Timur yang diumumkan 11.9 bilion. Kenyataannya hanya 1 bilion. Koridor pembangunan Iskandar Malaysia yang diumumkan 10.7 bilion. Yang kenyataannya hanya 3.6 bilion. Sarawak mencatat 1.7 bilion walaupun pengumumannya 34 bilion. Kita bandingkan dengan Thailand, kerana setelah menghadapi banjir dan politik yang kurang stabil awalnya, kenyataan peningkatan Thailand itu jauh lebih tinggi. Saya beri contoh, suku pertama 2012 FDI ke Thailand meningkat 62% daripada 20.5 bilion kepada 33.1 bilion ringgit, berbeza besar dengan kemerosotan di Malaysia. KDNK per kapita Thailand tumbuh pada kadar purata 6.4% antara 2009 hingga 2011 berbanding kadar purata 3.2% semasa Yang Amat Berhormat Pekan menjadi Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Pada separuh pertama 2012, Indonesia menarik 32.2 bilion ringgit FDI. Maknanya peningkatan 28.1% berbanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2011, pelaburan langsung asing ke Indonesia berjumlah 19.3 bilion dolar Amerika, 2 kali ganda berbanding Malaysia, iaitu 10 bilion dolar. Kenyataan ini angka-angka yang diperolehi dari negara dan juga dari ASEAN yang tentunya berbeza dengan angka yang dihebahkan oleh RTM dan TV3. B040 100 Perkhidmatan dan Amalan Perdagangan, muka surat 3008. Ini penting saya tekankan, Muhammad Datuk Yang Ketua, kerana
Ia melibatkan penjualan IPP. Sejak 4 tahun kebelakangan ini yang ditekankan oleh kami ialah untuk meminta kerajaan merunding semula syarat-syarat perjanjian IPP yang nyata berat sebelah, memberi keuntungan bilion ringgit kepada syarikat IPP utama. Kemudian kerajaan enggan, berunding semula pun tak berani. Jangan kata nak tukar perjanjian, berunding semula tidak berani. Dan secara senyap akhirnya menjual, membeli daripada syarikat ini dengan premium yang cukup tinggi. CIMB Research umpamanya menyebut Genting Berhad menjual Genting Sanyen, syarikat induk judi yang punyai Genting Sanyen, kepada 1MDB dengan harga 2.3 bilion ringgit yang dianggap oleh CIMB sebagai timely and profitable exit untuk Genting Sanyen, tetapi tentunya mengalami masalah tentunya bagi 1MDB. Jadi penjualan Genting Sanyen oleh Genting Berhad lebih tinggi harganya berbanding dengan penjualan Tanjung Power. Aset Tanjung Power pada kadar US di 1 juta per megawatt, di mana 2 dari 3 IPP-nya di Malaysia masih mempunyai tempoh hayat PPA Power Purchasing Agreement 10 tahun. 1MDB membayar 1.3 US dollars per megawatt untuk Genting Sanyen. Premiumnya 40%. Ya. Satu Malaysia Development ini diadakan untuk memberi pulangan berbilion ringgit kepada syarikat-syarikat kroni, termasuk 2 syarikat judi utama di negara ini. Ya. Bayangkan, ada tidak syarikat swasta yang mampu, yang sanggup beli dengan 40% premium daripada cost benchmark USD 1 juta per megawatt, sedangkan hayat PPA Genting Sanyen hanya tinggal 3 tahun lagi. Hayatnya 3 tahun, kita beli S1MDB. Saya percaya ada hubungan dan kaitan yang tidak terus, kepentingan untuk memperkayakan segolongan kecil. Kalau tidak, mustahil boleh beli dengan 40% premium. Menurut CIMB Research lagi, setelah ditolak nilai buku atau book value aset Genting Sanyen, keuntungan bersih yang diperolehi Genting Berhad atas penjualan Genting Sanyen kepada 1MDB, license kita bagi, subsidi kita bagi, kemudian untung bersih dicatat oleh Genting Sanyen setelah mengambil untung berbilion sebelumnya ialah 1.9 bilion ringgit. Ini cara meniaga Kementerian Keuangan sekarang di Malaysia, iaitu hampir 2/3 daripada nilai keseluruhan BERIM 2 yang diberi kepada rakyat jelata. CIMB Research menilai aset tenaga Genting Sanyen hanya 1.6 bilion ringgit. Kita kena tanya, mengapa satu kajian valuation yang agak independen boleh bagi satu nilai yang jauh lebih rendah. Ini bermakna 1MDB membayar 744 juta ringgit lebih dari nilai sebenar aset tenaga Genting Sanyen. Pendapat para analisa keuangan ialah bahawa Genting Berhad akan menggunakan keuntungan ini 23 bilion ringgit untuk melabur di China, India dan Indonesia dengan modal keuntungan ini diberikan oleh kerajaan Malaysia melalui satu MDB. Hidup Melayu. Ini bermakna Genting Berhad menggunakan hasil jualan Genting Sanyen untuk melabur di luar. Tak, Genting Berhad telah menandatangani perjanjian pembelian tenaga PPA di Indonesia selama 25 tahun dan akan membina stesen jana kuasa elektrik Arang Batu di Banten, Jawa Barat berharga 3.2 bilion ringgit. Terima kasih Ketua Pembangkang. Saya cuma nak tanya soalan dari segi dasar, mandangkan Yang Berhormat Pematang Pauh juga penasihat ekonomi kepada Kerajaan Negeri Selangor. Dalam kes Genting Sanyen ini pernah saya bangkitkan dalam Dewan bahawa Genting Sanyen IPP ini bukan 100% dimiliki oleh syarikat judi
seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat tadi. 20% daripada genting Sanian ini dimiliki oleh PKNS. 25% dimiliki oleh PKNS, Syarikat Kerajaan Negeri Selangor. Jadi kalau disebut bahawa syarikat judi, kroni dan sebagainya, sudah lama Kerajaan Negeri Selangor bersubahat dengan syarikat judi tersebut, dengan perjanjian yang berat sebelah dan sebagainya. Ya, memang mungkin perjanjian ini, pembelian ini dibuat waktu kerajaan dahulu, tetapi sudah 4 tahun Kerajaan Negeri Selangor di bawah Parti Yang Berhormat, tetapi tidak ada apa-apa usaha sebagai pemilik PPA tersebut, IPP tersebut, untuk buat sesuatu. Jadi bagi saya terang lagi bersuluh bahawa bukan hanya cakap soal PPA, tetapi sedangkan menjadi pemilik kepada IPP, menjadi seorang syarikat kongsi kepada syarikat judi, bersubahat dengan syarikat judi dalam PPA ataupun IPP tersebut. Mohon jawapan Hidup Melayu. Terima kasih. Untuk pertamanya, yang YB Rembau, pihak UMNO menyentuh genting Sanian, walhal UMNO, pimpinan UMNO yang serah di entire projek tu IPP genting, itu soalan mesti dijawab. Kalau betul dianggap subhat, apa pendirian beliau mempertahankan genting Sanian sekarang? Okey. Kedua, keputusan PKNS bukan pribadi, bukan kroni, syarikat milik Kerajaan Negeri Selangor, itu semasa UMNO berkuasa di Negeri Selangor. Saya dimaklumkan oleh Menteri Besar dan dia akan keluarkan kenyataan rasmi untuk menunjukkan bahawa ada usaha penjualan dalam keadaan kemudian syarikat memberi nasihat tidak harus dijual dalam keadaan di mana syarikat itu berunding berjualan dengan YMDB. Ya, tak ada masalah. Tak payah jerit. Tapi soalnya sekarang ini isu dia apa? Isu dia mengapa 1MDB boleh beli dengan premium yang tinggi? Siapa yang sapu dan rompak wang begini rupa? Ini patut dijawab. Kita jerit tapi kita melindungi perasuah dan perompak dalam negara ini. Ya, Ahmad, sebenarnya kita masih terbatas masa itu. Okay. Ya. Terima kasih Perkhidmatan Pauh. Saya rasa persoalan yang ditimbulkan dah dijawab berkali-kali tapi tak faham-faham. Ya, kita menentang penswastaan oleh kerana ianya diberikan kepada syarikat kroni yang mendapat keuntungan. Bila kita ambil alih syarikat Kerajaan Negeri Selangor, kita ada betul saham dalam genting Sanian yang dipegang oleh PKNS, tapi kita nak jual, takkan kita nak jual pada kroni. Two wrongs don't make a right. Kalau kita nak jual, kita kena jual kepada state owned punya company, ya, government linked corporation. Barulah pada ketika itu maka pertikaian kita dan bantahan kita terhadap persoalan perswastaan itu akan terbukti kita serius. Kalau kita jual pada kroni yang nak beli 25% daripada saham genting Sanian yang milik PKNS, dan kita melanggar prinsip kita sendiri yang kita kata kita tak nak benda ni diberi kepada kroni dan kepada pihak swasta. Paling kurang bila GLC memegangnya, nombor dua perkara. Nantilah, this is not your floor. Ada usaha jual. Don't, this is not your floor. Please sit down. This is not your floor. Berapa kali you ganggu saya punya floor? Kita boleh, saya ganggu apa kena ni? Ketua pemuda ni dia tak faham. Berapa kali standing order. Ada usaha Let jual. me explain. Tunjuk bukti bahawa ada usaha jual kepada state owned company. Will you just keep quiet and let me explain? Tetapi tak pernah tunjuk bukti, tak ada. Tak boleh jual. Tak boleh jual. Yang Muhammad, tempoh dah tinggal 3 mana tahun. usaha jual? Mana bukti Ni usaha sekarang jual? dia ada nilai kerana dah boleh tambah cakap dalam 10 tahun dewan, tetapi lagi. mana bukti Bila tambah usaha 10 tahun jual? lagi, Tak ada, naikkan tak harga pernah saham, ada. baru 1MDB beli. Rubbish. Why do you do that? Kenapa you shoot yourself in the foot? Why do you raise the price of the company that you want to buy? Bila kita pegang atas nama JLC, when we take over, bila kita nak ambil alih dan kita nak mansuhkan penswastaan, jauh lebih mudah. Macam Syabas. Betul, kita ada saham. Kenapa kita tak jual? Kita tak jual kerana kita tak nak jual pada pihak swasta. Lagi baik kalau ada keuntungan, biar keuntungan datang pada rakyat. Comes to the JLC, tak faham. Ya? Kita ingat dia pakai ekonomi, tapi mungkin yang pakai ekonomi itu pasti salah lah kot. Ya? Baik. Terima kasih. Isu pokok. Apa dia isu pokok?
IPP diberi kepada 2 syarikat judi terbesar dalam negara kita. Itu isu pokok. Yang kedua, sudah melakukan kesalahan lama, diperbarui dengan membeli daripada syarikat judi dengan premium yang tinggi. Ini nak dipadamkan, ya. Ini nak dipadamkan. Tak mungkin padam, ya. Bau busuk pekungnya itu sudah merebak ke seluruh negara. Yang kedua, Tanjung Power. Ni lagi rakan syarikat, rakan-rakan kawan-kawan belah sana ni. Tanjung Power. Abang angkat mereka, Ananda Krishnan. Ya. 1 MDB bayar 8.5 bilion ringgit untuk aset dana kuasa Tanjung Power di dalam dan luar negara, itu pada purata $1 juta Amerika per megawatt. Sedangkan tempoh hayat PPA itu ada 3 tahun lagi. You have the authority and right and discretion untuk continue atau tidak. Pasal apa beri dan beli dan jual kepada syarikat begini, beli dengan keuntungan yang besar bagi syarikat. Inilah sebabnya kita katakan ada kepentingan dan tidak ada jawapan. 3 tahun je lagi. Pasal apa dia nak jual? Apa jamin? Tentulah saya ingat dia nak jual di antara lain kerana dia rasa BN tak terjamin akan menang pilihan raya akan datang. Tetapi kalau ia pun, janganlah bagi keuntungan berbilion ringgit. Rakyat kena bayar kadar elektrik yang tinggi. Siapa yang pertahankan? Rakyat kena bayar kadar elektrik yang tinggi. Kemudian keuntungan syarikat ni berbilion. Catat 15 bilion, 15 tahun keuntungan berbilion ringgit. Kemudian jual pada 3 tahun lagi tamat perjanjian. You cannot defend this. Impossible to defend. Seperti mana tidak boleh defend AES, baru kita tangguh semalam. Dah satu negara ada kita kempen, barulah bangun. Because something is indefensible. Menipu rakyat tidak boleh didefend. Now, saya call nasihat yang betul. Kos asal pembinaan stesen jana kuasa elektrik ini 18 tahun yang lalu $1 Amerika per megawatt. Setelah 18 tahun stesen jana kuasa pertama beroperasi, 11 tahun untuk 2 lagi, sudah tentu nilai aset ini menyusut dan dianggarkan nilai sebenar paling tinggi. Ini computation dibuat oleh penganalisa kewangan, ya. Setelah 18 tahun, 11 tahun patutnya susut, tapi UMNO, syarikat kerajaan UMNO beli dengan naik pula anggarannya. Dan sebab itu anggaran awal 5 bilion dengan premium. Mengapa aset-aset stesen jana kuasa elektrik Genting Sanyen dibeli dengan harga melebihi 40% dari nilai sebenar, dan Tanjung Power 70% premium? You boleh defend yang ini, saya wallahu a'lam. Yang berkaitan ialah 40525 dana projek berimpak tinggi di bawah jawatankuasa kabinet mengenai pelaburan, muka surat 310, ringkas saja yang lebih tua, iaitu dalam bajet 2013 setengah bilion ringgit lagi diberi, 582 juta untuk bayar pampasan kepada syarikat konsesi lebuh raya. Saya kaji semua penswastaan lebuh raya Jepun, Amerika, tidak ada yang boleh melangkau sampai beberapa dekad dan kemudian terus kerajaan bayar dan tol dikutip begitu rupa. Sebab itulah Pakatan Rakyat akan membatalkan tol Utara Selatan, insya-Allah. Akhirnya sedikit saja itu 18009 muka surat 310 tentang program pembangunan perindustrian, kerana Proton Holdings bulan Oktober 2012 dan Honda Motor mengumumkan perjanjian kerjasama dalam peningkatan keupayaan teknologi, termasuk membangun enjin Proton dan lain-lain. Usaha sama ini melibatkan pengeluar dan pengedar kenderaan bermotor terkemuka Honda dan diharap memulih Proton yang menghadapi masalah sejak gagal dalam perundingan dengan Volkswagen sebelum dan selepas diambil alih oleh DRB, Highcom dan Khazanah. Saya sebut Volkswagen sebab Gembau takut betulkan sebutan. Dia betulkan hari itu siapa?
yang Greek ni. Kan? Plato. Orang putih Mak Saleh sebut Plato. Greek, original Greek yang Muhammad Rembau. Plato itu original Greek. Plato itu Mak Saleh sesat. Saya tak mau itu pasal sangat petty sangat. Saya biar aja. Dia nak betulkan sebutan saya. Saya kebetulannya saya kontak seorang profesor of Greek, teman saya. Dia kata, Anwar, it is Plato. You are correct. But I said, no, somebody corrected me. He said, Plato. That is Mak Saleh sesat. Beberapa persoalan yang saya pun jelaskan. Dah, gurau itu. Jangan. Beberapa persoalan yang pun, kenapa perkongsian strategi ini dibenarkan selepas Proton di swasta kepada DRB Haikom Berhad, sedang Proton boleh dipulihkan sebelum itu melalui perkongsian dengan Volkswagen. Kedua, apa kelebihan perkongsian ini berbanding dengan yang ditawarkan oleh Volkswagen? Ketiga, selepas penyusunan ini, Proton bercadang mengurangkan pembekal peralatan yang banyak diusahakan oleh Bumiputra. Maknanya usaha yang oleh Bumiputra Hidup Melayu ni, bawah arrangement sekarang 300. Bawah perjanjian baru, orang-orang yang nak bertahan dengan Melayu turun dari 300 kepada 100. 200 syarikat Melayu itu akan lingkup. Apa implikasi kepada usahawan yang selama ini bergantung kepada perusahaan Proton? Dan akhirnya, adakah perkongsian atau usaha ini dapat bertahan untuk jangka panjang atau sementara? Terima kasih.